Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlun 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahi ma syaa Allah la yasuqul khaira illa Allah ma syaa Allah. La yasrifu su'a illallah ma syaa Allah. Ma kana min ni'matin fa minallahi ma syaa Allah. Wa la haula wa la quwwata illa billah al-aliyyil azim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna na'udzu bika minal jununi wal judam wa min sayyi'il asqam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT dengan limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama di masjid pada malam ni, insya-Allah. Tuan-tuan, aku tak dengar suara saya, tuan-tuan mai dekat-dekat sikit. Betul lah. Dia saja nak bagi tuan-tuan mai duduk dekat-dekat sikit lah. Duduk jauh-jauh kot tuan-tuan tak dengar. Ya. Insya-Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Muslimat boleh dengar suara ke? Kalau tuan-tuan tak dengar, tuan-tuan main depan sikit. 3 kali panggil dah ni. Saya Muhammad. Kalau tuan-tuan tak main depan, saya pergi kat tuan-tuan lagi. Kalau tak keberatan muslimat, buka lah itu, tak apa, insya-Allah bolehlah nampak wajah sikit, insya-Allah. Baik, tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Terima kasih atas jemputan. Okey. Terima kasih atas jemputan pihak masjid pada malam ni, insya-Allah. Itu muslimat tu tak apa, boleh buka lah. Saya duduk tengok terjeluh-jeluh celah-celah tirai tu, kesian kat depa. Kan, saya selamat daripada tengok tirai tu, baik tengok muka saya. Okey juga, dapat juga faedah sikit. Banyak songeh tu ustaz ni lah. Baik, insya-Allah, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan atas perhatian tuan-tuan, sallallahu alaihi Muhammad. Dan alhamdulillah kita dapat jumpa pada malam ni, insya-Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Kita nak bincang pada malam ni tentang 3 benda paling urusan kehidupan kita. Saya cuma 3 benda paling penting dalam urusan kehidupan kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Doa, ikhtiar, tawakal. 3 benda ni. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Tuan-tuan yang boleh buat catatan, tuan-tuan buat catatan elok-elok. Sallallahu alaihi Muhammad. Nak tahu apa tuntutan untuk kita berdoa? Pasal apa kita kena doa? Sallallahu alaihi Muhammad. Apa tuntutan untuk kita berikhtiar? Pasal apa kena ikhtiar? Boleh tak kita bertawakal sahaja tanpa kita berikhtiar? Dan yang ketiga, nak tahu juga tentang apa itu tawakal. Pasal apa kena bertawakal dan apa tuntutan tawakal. Ini 3 benda ni malam ni, insya-Allah. Kita mula ni pukul 8. Nak bincang 3 benda ni, insya-Allah pukul 12.30 lagi habislah. Boleh? Boleh lah, angguklah pukul 8. Tapi masuk pukul 9 lagi, tahulah, tengoklah.
Baik tuan-tuan sekalian selamat. Tuan jangan stres sangat. Risau saya tengok muka masing-masing macam marah ya. Senyum sikit. Ceria-ceria sikit. Saya mikrofon tak bunyi pun saya senyum ya tadi. Okey, jangan tuan-tuan sekalian selamat ni. Dia kena ceria-ceria nak ya. Jangan stres-stres. Stres ni kan bagus. Nah, sekalian selamat ni. Hati dibagi jadi tenang aja. Sekalian selamat. Apa saja yang kita lalui dalam hidup kita, bagi tenang, pujuk hati itu bagi jadi tenang. Tak usah duk marah-marah ke orang. Tak usah duk bebai. Kita bebai. Bebai ni bahasa orang utara. Bahasa orang KL ni bukan panah baran. Dia bebai ni macam tak puas hati Macam tu lah, tak puas hati je. Tak mau. Dan ni tuan-tuan, semua hidup kat dunia ni, nak bagi orang suka kat kita, nak bagi orang sayang kat kita, kena buang semua perasaan-perasaan ni. Bagi tenang aja. Senyum aja. Salih Azhar Muhammad. Nak banyak senyum. Alhamdulillah. Ada seekor burung. Seekor burung. Burung ni terdampar dekat padang pasir. Bulu tak ada. Tak ada bulu. Bila burung tak ada bulu, dia tak boleh terbang. Nak cari makan. Duk merangkak kat tengah padang pasir tu. Tiba-tiba lalu seekor burung terbang kat atas dia. Dia pun panggil burung tu. Mai Zat. Mai Zat. Burung tu pun turun pergi kat dia. Pasal apa? Dia kata, hang tengok keadaan aku ni macam ni. Bulu tak ada, nak makan susah. Nak buat apa pun susah. Hang ni nak pergi mana ni? Tanya dekat burung yang terbang tadi ni. Dia kata, aku nak pergi ke syurga. Aku nak minta tolong hang Zat, boleh tak? Hang pergi kat syurga nanti, hang tolong tanya Zat malaikat tu yang duduk kat sana tu. Berapa lama lagi aku nak duduk dalam keadaan aku macam ni? Bukan tak redha lah. Tapi berapa lama nak duduk dalam keadaan macam ni? Keadaan bulu tak ada, susah nak cari makan. Kata burung tadi, tak apa Zat, aku pergi sampai syurga, nanti aku tanya malaikat kat sana, keadaan hang ni berapa lama hang nak duduk dalam keadaan macam ni. Dia pun terbang terus lah pergi. Pendek cerita, jumpalah malaikat. Malaikat, tadi ni saya jumpa seekor burung, dia ni bulu pun tak ada, susah duk merangkak tengah padang pasir. Dia minta tolong tanya Zat, dia akan duduk dalam keadaan macam tu. Lalu kata malaikat ni, Zat, saya pergi cek. Dia pun pergilah cek. Balik-balik dia kata, bagi tahu kat burung tu, lama lagi dia akan duduk dalam keadaan macam tu. Lambat lagi. Tak apalah, saya bagi tahu kat dia. Burung tu pun berterbang balik pergi jumpa dengan burung yang duduk merangkak-merangkak atas padang pasir tu, bagi tahu dekat dia, aku dah jumpa malaikat tu. Malaikat tu kata lagi nak duduk dalam keadaan macam ni. Dia kata, Allah, nak buat macam mana? Sedih lah, lambat lagi nak duduk macam ni. Ya. Tapi malaikat tu pesan satu. Dia kata, kalau macam mana hang duduk, macam mana keadaan sekalipun, kalau dia buat satu amalan ni, nescaya hidup dia akan tenang. Macam mana keadaan yang dia alami, kalau dia buat satu amalan ni, nescaya macam mana pun dia akan tenang. Apa dia amalan tersebut? Alhamdulillah ala kulli, Alhamdulillah ala kulli hal. Salih Syekh Muhammad. Kita tak apalah, dah nak buat macam mana, pasrah sajalah. Dah duduk dalam keadaan macam ni, cerita lama lagi nak duduk macam ni, pasrah sajalah. Dia kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Lalu terbanglah burung ni balik ke tempat dia tinggal lah. Burung yang tak ada bulu tu tengah padang pasir tu. Duk tak berapa lama lepas daripada tu, burung tadi ni terbang balik melalui kawasan yang dia berjumpa dengan burung yang tak ada bulu tu. Kemudian dia teringat, aku teringin nak jumpa kawan ni, apa keadaan dia lah ni. Turunlah dia cari-cari, dia tengok ada seekor burung yang bulu penuh dekat badan. Makanan banyak ada dekat dia. Dia kata, ni burung mana pula ni?
Dia pun turun pergi tanya, kamu ni siapa? Akulah. Siapa? Aku dulu burung yang tak ada bulu dulu ni. Pasal apa ada bulu banyak? Sedangkan hari tu bukankah malaikat tu bagi tahu kata lambat lagi nak duduk dalam situasi macam ni? Dia kata betul lah, malaikat tu cakap macam tu, aku pun heran. Tapi lah ni tengok, bulu tumbuh bulu, makanan pun jadi banyak, aku nak pergi cari rezeki pun senang. Macam tu, aku pun tak tahu. Cuma aku duk beramal macam mana yang malaikat tu bagi tahu dekat aku. Alhamdulillah ala kulli hal. Maksudnya tuan-tuan kena jadi macam burung ni. Apa saja yang kita lalu dalam hidup kita, belajar sebut alhamdulillah ala kulli hal. Nescaya hati kita akan jadi tenang. Tuan-tuan berjumpa lah dengan apa saja benda sekalipun, kata alhamdulillah ala kulli hal. Nombor satu, perkataan alhamdulillah ala kulli hal itu menunjukkan bahawa kita redha dengan ketentuan Allah. Betul tak? Nah, kalau tuan-tuan tak redha dengan Allah bagi dekat tuan-tuan, tuan-tuan akan kata apa? Takkan tuan-tuan nak puji Allah? Pasal apalah saya kena macam ni, awak lah takdir jadi lagu ni kat saya. Pasal apa kena kat saya, pasal apa tak kena kat orang tu? Kita komplain dengan Allah. Orang yang komplain dengan Allah, dia tak redha dengan ketentuan Allah. Tapi kalau orang tu redha dengan ketentuan Allah, apa saja sekalipun, nescaya dia akan Allah dalam setiap keadaan. Nombor dua, itu menunjukkan bahawa dia bersangka baik dengan Allah. Allah takkan buat satu benda yang akan menyakiti hamba dia. Bila Nabi SAW duduk dengan para sahabat, dia tengok ada seorang perempuan lari sana, lari sini, lari sana, lari sini, lari sana. Pasal apa ni? Pasal kehilangan anak. Pergi cari anak dia, menangis-nangis ni, cari anak, mana anak saya, mana anak saya. Orang perempuan hilang anak. Lalu tiba-tiba dia berjumpa dengan anak dia, ambil anak dia, peluk, cium, ambil, buka, terus bagi susu. Kata Nabi, tengok tu orang perempuan tu, sayang dia dekat anak dia. Wahai sahabatku sekalian, agak-agaknya sanggup tak kalau dia pi lemparkan anaknya masuk dalam api? Tidak, wahai Rasulullah. Pasal apa? Sayangnya seorang ibu terhadap anak dia. Ketahuilah wahai sahabatku, Allah sayang dekat hamba dia lebih daripada ibu tu sayang dekat anak dia. Kalau seorang anak tak sanggup untuk melukakan dan seorang ibu tak akan sanggup untuk melukakan, menyakitkan, menzalimi anak dia, Allah lagi-lagilah tak akan yang macam tu dekat hamba dia yang dia sayang. Maka apa yang duk jadi dekat kita dalam kehidupan kita, tuan-tuan sekalian, subhanallah, kata ulama, apa yang berlaku pada waktu tu kat kita, itulah yang terbaik untuk kita pada waktu tu. Tak ada yang lain. Kita berasa macam, tak patut lagu ni kena macam ni. Dah ada benda yang Allah simpan di depan yang kamu tak tahu. Kalau tak jadi macam ni, yang depan tu pun kamu tak akan dapat macam tu. Boleh faham maksud saya tu? Bawa kereta tayar pancit. Sepalah tayar pancit lah, orang duk kalut nak pergi kerja ni, waktu ni lah nak pancit. Dia tak tahu, tadi dia nak masuk kereta, dia doa bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas samiul alim. Dia baca subhanalladzi sakhkhara lana hadza lahu mukrinin. Allah makbul doa dia, Allah bagi dia pancit. Pasal apa? Kalau dia pergi mungkin aksiden lagi besar kat depan. Nampak tak tuan-tuan? Banyak benda yang duk jadi dalam hidup kita yang kecil-kecil ni, mungkin Allah nak simpan dekat kita jauh daripada musibah yang lebih besar kat depan yang kita tak tahu. Tadi tengok satu video, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia duk beratok nak pergi kerja dekat traffic light. Batok motor kat depan, kereta apa semua ni banyaklah. Tahu-tahu mai lori trailer daripada belakang. Laju trailer tu, saya ingat dia tak sempat break ke apa, ataupun break dia rosak. Dia bagi.
sekali dengan kereta, sekali dengan motor, sekali dengan tiang traffic light tu, habis berselerak mati kat jalan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mustahil dah ada orang yang nak keluar pagi tu, tiba-tiba tayar dia pancit. Ada tak? Boleh hadir tak? Salih Semat. Dan mungkin dia waktu dia pancit tu, dia duk garu kepala dah. Awak lah pancit pula dah ni, pasal apa lah jadi macam ni. Sebab tu apa saja yang jadi, kata apa? Alhamdulillah ala kulli hal. Syukur pada Allah atas setiap benda. Salih ala Semat. Hati tenang lah. Hati tenang. Jadi apa-apa tenang. Lega, insyaAllah. Ada hikmah ni, ada hikmah ni. Cuba orang tak sangka buruk dengan Allah ni lah. Tengok orang ni. Tengok orang ni sakit hati. Tengok orang ni geram. Tengok ni. Ni dia ni punya pasal lah. Ni orang tak kerti lah. Pasal apa? Pasal sangka buruk banyak. Tahu tak? Bila kita jadi baik ni, kita buat dosa banyak. Dulu dosa banyak kita buat. Banyak dosa kita ni. Nah, betul tak? Weh, tak anggut dia apa? Tak usah. Dosa banyak kita ni. Allah ya. Tuan-tuan, Allah sembunyi je. Kalau Allah tunjuk ni, saya pun tak cakap kat depan tuan ni. Dia tuan-tuan. Kita ni orang duk pandang baik, panggil haji. Assalamualaikum haji, mana? Masjid. Oh ya Allah, dia pun balik baik sungguhlah haji tu. Ya Allah, kata kat isteri dia. Isteri dia pun kata apa? Betul lah, nyari-nyari jadi suami saya dulu. Dah Syamat. Tahu tak pasal apa yang dia duk kata kita baik? Pasal Allah tutup aib kita aja. Nah, kalau Allah buka aib kita ni serban pun tak laku dah. Ikat pilah serban macam mana pun, pakai pilah jubah meleret macam mana pun, tapi Allah tutup aib. Bila tutup aib, pakai jubah orang tengok elok, solehnya. Pakai serban, ya Allah cantiknya, Masya Allah. Tuan, salam Allah Jumat. Tapi kita tahu dosa kita buat. Bila yang kita tahu dosa kita buat ni? Bila kita mula dekat diri kita dengan Allah. Duk main mengaji, duduk dalam masjid, makin berasa berdosa, ya Allah banyak dosa ni, ya Allah banyak dosa ni, banyak dosa. Tak jaga tahajud, atau gelisah, hati gelisah. Tak terjaga tahajud, hati gelisah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Rasa gelisah bila tak jaga tahajud, itu menunjukkan bahawa iman kita dah makin kuat. Dulu rasa gelisah bila terjebak dalam dosa. Terjebak dosa, Allah, saya salah lah, tak patut aku buat gini. Ya Allah, saya pula pergi buat gini. Dulu tak rasa apa bila buat dosa. Makin dekat dengan Allah, salah buat macam mana tu, ya Allah, gelisah. Lah ni tak mayang sunat, hati gelisah. Tu maksud iman makin kuat. Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tadi tak ada mayang duha lah. Terlepas pula dah. Awak lah duduk terlepas sangat ni. Dosa banyak agak ni. Dosa banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Tahu, bila kita mula duk berasa gelisah dengan dosa, kita mula tambah amal. Bila tambah amal, kata Nabi, ittabi'as sayyi'ata hasanatan tamhuha. Ikutilah kesilapan, kemaksiatan kamu lakukan dengan kebaikan. Yang kebaikan ni akan memadamkan. Kita pun duk start buat amal yang sunat. Bila start buat amal yang sunat, Allah mula ampunkan dosa. Bila Allah mula ampun dosa, tanda dia apa? Sifat dengki, iri hati, sakit hati ke orang hilang. Tak ada. Bila tak ada sakit hati, iri hati, dengki orang, meluat ke orang, benci orang, hilang. Tuan-tuan perasan apa tuan-tuan dapat? Hati. Enak. Dulu yang duk gelisah sangat, bangkit, kerut muka-muka, rambut sampai naik putih beruban. Pasal apa? Sedengki orang tu, sakit hati kat orang ni, meluat kat orang ni, benci orang tu.
Lah ni tak ada lah. Tak ada tu, kata ulama, tanda bahawa dosanya telah diampuni. Nombor 3, bila apa saja yang berlaku dalam kehidupan kita, kita kata alhamdulillah ala kulli hal. Apa yang berlaku, Allah akan gantikan ataupun berikan kepadanya kebaikan-kebaikan. Allah akan tambah nikmat. Tu yang tadi burung tadi yang tak ada bulu kan, takdirnya dia tu akan hidup panjang dalam keadaan macam tu, tiba-tiba dia dapat nikmat. Pasal apa dia dapat nikmat? Pasal Allah sebut dalam surah Ibrahim, la in syakartum la azidannakum. Siapa yang bersyukur maka Allah tambah kat dia. So tiga benda yang saya sebut tadi ni, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, cukup dah untuk buat hati kita jadi tenang dalam apa saja situasi. Tak usah duk gaduh dengan orang, tak usah duk baik-baik, tak usah duk sakit hati, tak usah duk dengki kat orang, tak usah dah. Tak mau orang mengaji bukan biasa macam tu. Dah. Alhamdulillah. Haji yang paling relax ni, yalah alhamdulillah rabbil alamin. Dia apa kata macam-macam kat haji? Alhamdulillah. Siapa alhamdulillah? Dah dia duk bagi pahala kat aku tiap hari. Alhamdulillah. Ni sana. Tapi tu bukan tajuk kita, tu mukadimah. Tajuk kita doa, ikhtiar, tawakal. Nombor 1 kita bincang tentang doa dulu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Doa asal perkataan daripada da'a bererti memanggil. Panggil. Dalam istilah syarak, doa bermaksud memohon sesuatu yang bermanfaat dan memohon terbebas atau tercegah daripada sesuatu yang memudaratkan. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Doa nombor 1, dia boleh jadi ibadah. Doa ibadah. Bila sebut doa tu ibadah, maka dia ada pahala. Sebab tu jangan duk kedekut dengan doa jadi pahala, takut apa? Minta dekat Allah, apa saja minta dekat Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Idza sallallahu alaihi wasallam sa'alta fas'alillah. Kalau kamu nak minta apa-apa, minta dengan Allah. Fa iza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu nak minta tolong, minta tolong dengan Allah. Minta kat orang, selalu orang meluat. Dia nak maksudnya, hari ni mai minta secupa beras, esok mai minta secupa beras, lusa mai minta secupa beras. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nak orang kata apa? Ali malah kata Kasim Baba. Dia Sallallahu Muhammad. Malah tu minta kerja minta ke orang. Tapi minta ke Allah, Allah suruh minta. Lagi minta, lagi jadi pahala. Lagi minta, lagi jadi pahala. Nombor 1, ibadah. Maksud, bila kita doa, ada pahala Allah bagi kat kita. Nombor 2, doa boleh jadi perkataan atau keluhan. Mengadu, ya Allah, sakitlah ya Allah, tolonglah angkat sakit ni daripada aku ya Allah. Ya Allah, anak aku ni ya Allah, tak tahulah, susah hati ya Allah, tak tahu nak buat macam mana dah ya Allah, didik habis dah tapi cakapnya kasar, buat ni macam. Mengadu kat Allah, doa. Ada seorang makcik jumpa saya hari tu lepas kuliah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Nak jumpa Ustaz boleh? Boleh? Ustaz teriak dah. Saya tak boleh tengok orang teriak. Nah, cakap sudahlah, siapa nak teriak-teriak macam ni? Ustaz, anak saya Ustaz. Anak saya 4 orang.
Semuanya elok. Semuanya jadi baik-baik. Seorang pergi mengaji engineering, seorang jadi lawyer, seorang ni semua hebat-hebat Ustaz. Ada seorang ni, Allah Ustaz, saya tak tahulah apa nak jadi dengan dia. Tiap-tiap hari duk buat kami teriak Ustaz. Ni kami ni tiap-tiap malam bangun duk menangis, mengadu ke Allah ni. Pasal dia lah Ustaz. Saya tanya dekat makcik, agak-agaklah kalau semua anak-anak makcik yang 4 orang tu semua jadi yang macam mana makcik nak tu, agak-agak nak bangkit tak tengah malam mengadu-mengadu menangis macam tu dekat Allah? Tak Ustaz. Yang tu saja cara Allah mungkin nak makcik bangun mengadu, nak dengar rintihan makcik, nak dengar tangisan makcik, nak makcik angkat tangan mengadu dekat Allah tiap-tiap malam sebab Allah rindu makcik angkat tangan dekat dia. Maka Allah bagi anak yang macam tu, dan anak tu lah menjadi penyebab makcik bangun qiyamul lail tiap-tiap hari. Betul tuan-tuan? Tuan-tuan setuju tak setuju ni? Macam tak apa nak setuju, nampak angguk pun tak, geleng pun tak ni. Rupanya dalam hidup kita ni banyak benda yang Allah susun yang kita tak tahu. Banyak benda yang Allah susun yang kita tak tahu. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita duk sangka Allah zalim kat kita. Allah mengharamkan kezaliman atas diri dia. Kita duk kata orang buat zalim kat kita. Dah. Orang tu tak buat zalim kat kita melainkan Allah nak jadikan dia tu asbab untuk Allah ampun dosa-dosa kita yang banyak tu. Mungkin anak kita tu, ya Allah pasal apa anak tu? Mungkin anak tu lah nak jadi penyebab kita bangun tiap-tiap malam qiyamul lail dan kita mati dalam keadaan kita sedang berqiyamul lail. Banyak benda yang Allah susun dalam hidup kita yang kita selalu sangka buruk dengan Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Doa boleh jadi panggilan atau seruan. Sallallahu alaihi Muhammad. Doa boleh jadi panggilan ataupun seruan. Seru Allah. Ya Allah, ya Allah. Nabi kata, fadzakarur rajul yutilus safar asy'atha aghbar yamuddu yadayhi ila sama' ya Rabbi ya Rabbi wa mat'amuhu haramun wa mashrabuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lahu atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis sahih. Nabi cerita tentang seorang lelaki jauh permusafiran dia. Orang musafir ni doa makbul. Sallallahu alaihi Muhammad. Kawan-kawan kita yang pergi musafir mana tu, minta tolong doa kat saya nah. Orang musafir ni doa makbul, tak ada hijab. Sallallahu alaihi Muhammad. Asy'atha aghbar, kusut masai rambut dia. Ulama nak kias adab berdoa ni, di antara berdoa ni ialah merendah diri depan Allah. Yang tadi yang nombor 1 ni jauh perjalanan, cari waktu makbul doa, maka doa jadi makbul. Orang bermusafir, waktu hujan turun, sepertiga akhir malam, satu waktu dalam hari Jumaat, waktu di antara khatib duduk sat tengah-tengah tu, antara dua khutbah tu waktu makbul doa. Cari waktu. Nombor 2, perendah diri depan Allah. Perendah diri depan Allah. Lihat doa ni perendah diri. Ya Allah, aku ni banyak dosa, ya Allah. Ya Allah, aku ni banyak salah. Ya Allah, apa yang kau perintah aku tinggal belakang, inilah aku, ya Allah. Ampun dosa aku, ya Allah. Perendah diri. Jangan angkat diri. Ya Allah, aku ni qiyamul lail tiap-tiap malam dah, ya Allah, buat tak makbul lagi ni. Amboi macam tu. Tuan nak sempat. Pi masjid tiap-tiap kali azan, pi masjid dah, ya Allah, hebat dah amalan saya ni, tapi doa tak makbul lagi pasal apa tahu. Amboi kami ni. Jangan angkat diri. Nombor 3, yamudu yadai ila sama, angkat tangan ke langit. Maksud tadah tangan, bila doa ni sungguh tadah tangan, angkat tangan. Dua tapak tangan menghadap ke langit. Kata ulama, kiblat doa ialah langit. Sallallahu alaihi Muhammad. Ni doa tadi, khutbah tadi,
Waktu khutbah tak doa, tak atas kepala lutut dia letak. Sebab tak lutut dia. Dia tak lutut kawan pun dah. Gitu dia tak. Sambil lena. Pandai waktu ibadah Allah. Angkat tangan, pandai tu. Jangan duduk lena. Tak bersungguh, doa tu tak bersungguh. Kemudian ya Rabbi, ya Rabbi, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Di antara adab bila kita berdoa ialah kita menyeru-nyeru nama Allah Subhanahu wa taala. Ya Arhamar Rahimin, ya Zal Jalali wal Ikram. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Nah, sallallahu Muhammad. Ghafur, ya Ghaffar, ya Jaljal, ya sallallahu ya Karim, lagi ya Razzaq, ya Fattah, ya Alim. Sebut-sebut nama Allah sesuai dengan doa yang kita minta. Ya Allah, bagilah lembut hati isteriku, ya Allah. Ya Latif, ya Latif. Contoh, ya Allah, bagi lembutlah suamiku, ya Allah. Ya Latif, ya Latif, bagilah lembut suamiku, ya Allah. 30 hari doa lembut sungguh suami dia, ya. Bagi betul sikit doa, bagi lembut hati. Minta doa lembut sungguh kawan tu lagi. Kan sesuai. Jadi boleh jadi doa tu dia bentuk panggilan. Boleh jadi doa tu yang keempat meminta pertolongan. Minta pertolongan dengan Allah SWT. Fa iza sta'anta fasta'il billah. Minta pada Allah. Saya minta dengan manusia. Tuan-tuan minta dengan manusia dapat apa? Ulama sebut. Minta dengan manusia dapat dua benda. Salah satu daripada dua benda. Tuan-tuan susah minta kat orang. Susah pergi minta dekat. Kita akan cari orang yang kita rasa mampu untuk selesai masalah kita. Kalau berkait dengan duit, kita akan pergi cari orang yang kaya. Kalau berkait dengan masalah legal, masalah perundangan, kita akan pergi cari orang yang ada kefahaman tentang tu. Masalah sakit, berkaitan dengan sakit, kita akan pergi jumpa doktor. Minta tolong. Tuan-tuan minta tolong dengan orang, tuan-tuan akan dapat salah satu daripada dua kata ulama. Tuan-tuan rujuk dalam kitab Al-Wafi karangan Dr. Mustafa Bura dalam kitab Al-Wafi syarah 40 hadis Imam Nawawi rahimahullah dalam hadis ni. Fa idza sta'anta fasta'in billah. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang pertama, orang tu boleh tolong kita. Ada kemampuan ditolong kita. Tapi kita kena ingat, kita kena bersiap sedia. Suatu hari dia akan ungkit apa yang dia bagi ke kita. Sifat manusia macam tu. Waktu kita ni baik, suka duduk dengan kita, semuanya indah. Kentut pun wangi bau strawberry. Bau apa ni? Baunya wanginya strawberry baunya. Terkentut. Malu. Waktu cinta, waktu sayang. Allah SWT. Tersepak batu pun marah batu. Apalah batu ni bodoh duduk tengah jalan. Kan? Lama-lama bila hilang sayang, saya Muhammad, tu batu pun tak nampak ke apa? Dia bukan. Sallallahu alaihi wasallam. Waktu baik semuanya elok, semuanya indah. Satu hari manusia hati mudah berubah. Maka sampai satu waktu dia akan ungkit apa yang dia bantu. Yang kedua, dia tak boleh tolong kita. Bila dia tak boleh tolong kita, dia akan hina-hinakan kita. Tidak ni? Siapa mai tu bang? Tu Pak Haji Din. Dia mai pasal apa tu? Minta tolong lah, macam tu lah dia. Waktu susah pun nak cari kita. Dulu waktu senang lupa kat kita. Dulu waktu kita tolong dia tak ingat. Hina kita. Tolong lah. Nak tolong sudah lah. Duk hina orang pasal apa? Sifat manusia macam tu lah. Minta dengan Allah. Ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, jadi subhanallah salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ingat. Jadi tuan-tuan, keutamaan berdoa, doa adalah ibadah dan salah satu bentuk ketaatan. Nabi SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Jadi jangan takut untuk berdoa. Hadis riwayat Abu Daud. Yang kedua, doa adalah sebab untuk mencegah bala. Tidak akan tertolak bala melainkan dengan sedekah dan doa. Berubah takdir boleh jadi dengan dua. Satu dengan sedekah, satu dengan doa. Doalah, doa.
Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ard wala fis samai wa huwas samiul alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un wala fis samai wa huwas samiul alim. Ni tuan-tuan yang duduk depan saya, tak seorang pun patut tinggal doa ni lah ni. Patut tak tinggal doa ni? Sikit pun tak patut. Takutlah ustaz ni keluar ni wabak ni lah, covid lah, apalah macam-macam duk tu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Ni main masjid rumah Allah ni pakai mask. Kawan sebelah Sallallahu alaihi Muhammad tutup. Pasal apa pakai mask? Tak tahu Ustaz, entah dia tu ada apa. Saya pergi kawan ni pergi kedai kopi minum teh tarik duduk sebelah-sebelah je. Gelak kah sokok. Pasal apa? Pasal apa pakai mask? Pasal risau. Pasal takut. Bila pasal apa? Pasal apa jaga SOP? Tak tahu kod orang tu, tak tahu kod orang ni. Bukan benda kita nampak. Selain daripada ikhtiar tu, kita ingat ada satu kekuatan orang mukmin nama doa. Nabi kata, siapa baca ni doa ni, dia takkan ditimpa musibah sampai ke malam. Baca pada waktu malam tu, takkan ditimpa musibah sampai esok. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Tuan-tuan percaya tak cakap Nabi SAW ni? Nabi bukan cakap saja-saja. Perkataan Nabi wahyu daripada Allah. Man asdaqa minallahi haditha. Perkataan siapakah yang lebih baik lagi daripada perkataan Allah? Benar daripada perkataan Allah. Perkataan Allah mesti benar. Maka subhanallah, sallallahu alaihi Muhammad, maka Nabi kata siapa baca doa tu dia takkan ditimpa musibah. Sahabat yang meriwayatkan hadis ni satu hari dia lumpuh. Dia meriwayatkan hadis ni, duk cerita siapa baca doa ni tak kena musibah, siapa baca, tapi tiba-tiba dia lumpuh. Orang pergi ziarah dia, duk tengok. Dia kata apa? Tengok-tengok, lebih kurang macam itulah. Aku tak berdusta atas nama Nabi, aku tak berdusta atas nama sahabat meriwayatkan hadis ni, tapi pada hari aku kena penyakit ni, hari tu aku tak baca doa ni. Saya Syekh Muhammad. Dan doa menjauhkan bala dan musibah. Baca jangan tinggal. Nombor 3. Ya? Bismillahilladzi tadi ni. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i alim. Yang ketiga, doa itu amat bermanfaat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslim yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'atu rahimin." Sallallahu alaihi Muhammad, illa a'tahu Allahu biha ihda thalathi imma an tu'ajjala lahu da'watahu wa imma an tadakhiraha lahu fil akhirah wa imma an tasrifa anhu minas su'i mithlaha aw kama qalu idza nukthiru qala Allahu akthar. Dengar ni hadis ni elok. Doa yang kita panjat, yang kita minta, mesti Allah kabulkan. Sebab Allah janji. Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Ud'uni astajib lakum. Minta pada aku akan perkenankan untuk kamu. Allah tak pernah mungkir janji dia. Habis itu, mari tengok hadis ni kata apa? Tidaklah seorang muslim memanjatkan doa pada Allah selama tidak mengandungi dosa dan memutuskan silaturahim. Doa ni Allah tak kira. Minta doa nak buat dosa, Allah tak mahu. Minta doa nak bagi putus silaturahim, ya Allah, Engkau bagilah dia tu, jangan main rumah aku dah, ya Allah, bagi. Tak mahu. Selagi tak terkandung dua benda ni, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pasti Allah akan kabulkan untuknya. Melainkan Allah akan memberikan doa itu, mengamakbulkan doa itu melalui 3 cara. 3 cara Allah kabulkan doa kita. Yang pertama,
Allah akan segera mengkabulkan doa dia. Yang ni yang paling banyak kita dapat. Minta doa terus Allah bagi, minta doa terus Allah bagi. Tuan-tuan main masjid di naik apa? Naik motor. Naik motor. Baca doa dia naik motor dia. Baca? Tak? Baca? Tak apa dengar pakai mask tu, tak nampak. Baca nah? Sampai dengan selamat kan? Makbul dah doa dia? Makbul dah. Makbul dah tu. Tapi berasa tak macam doa tu makbul? Tak berasa pun. Tak tahu. Berapa banyak doa kita yang kita panjat yang Allah makbulkan? Banyak tuan-tuan. Tapi kita tak berasa yang doa tu. Relax je sampai tak berasa pun macam, oh tadi saya buat motor elok Ustaz, traffic light saya berhenti Ustaz, sampai simpang saya bagi signal Ustaz, akhirnya saya selamat sampai. Berapa ramai orang yang jaga perjalanan dia, signal bagi elok tu macam tadi duk tunggu traffic light elok je, orang main langgar pada belakang. Ya tuan-tuan, yang pertama kata Nabi SAW, Allah segera akan memakbulkan doa dia. Dan ini yang paling banyak sekali doa kita dapat sebenarnya. Cuma kita tak sedar. Nombor dua, Allah akan menyimpan baginya di akhirat kelak. Kalau tak jumpa dekat dunia ni, benda yang dia minta tu tak baik langsung kat dunia ni, tapi dia minta. Dan dia tak tahu, mana kita tahu benda tu baik ke buruk kat kita? Allah je yang tahu. Ya Allah bagilah aku yang ni, Allah bagi aku yang ni. Allah tahu kalau bagi kamu akan rosak. Dan sepanjang hidup dia tak dapat apa yang dia minta tu, maka Allah akan bagi kebaikan itu di akhirat. Dalam sebuah riwayat, laki ini pergi berjumpa dengan Allah. Yang dia minta dulu dia tak dapat. Allah tanya dekat dia, betul tak dulu kamu pernah minta sesuatu dan aku bagi dekat kamu? Allah, betul. Dan betul tak kamu pernah minta sesuatu tapi aku tak bagi dekat kamu waktu hidup dekat dunia? Betul ya Allah, tapi aku gantikan dengan kebaikan di akhirat kan? Ya betul ya Allah. Dan waktu tu dalam hatinya dia menyatakan bahawa alangkah baiknya kalau semua yang dia minta dulu tu Allah tak bagi, dan Allah gantikan semuanya dengan kebaikan-kebaikan di akhirat. Sebab kebaikan di akhirat tu jauh lebih hebat lagi daripada apa yang dia dapat kat dunia. Sallallahu alaihi Muhammad. Maka takut apa? Minta pada Allah. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang ketiga kata Nabi SAW, Allah akan menghindarkannya daripada kejelekan yang semisal. Maksudnya apa? Yang dia minta tu tak baik, tak baik, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita pernah minta ya Allah bagilah ni, bagilah yang ni kat aku, ya Allah bagi yang ni. Allah tak bagi, Allah bagi B kat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Contoh nak bagi contoh. Duk berkenal lah dengan budak perempuan tu yang putih sangat tu. Tu. Yang putih sungguh ada syadah atas tak kan. Putih. Ya Allah bagilah tu, ya Allah putih sangat, Allah bagilah kat aku, ya Allah bagilah dia minang aku. Perempuan tu minang kat dia. Tahu jodoh dia siapa? Hitam. Dia minta putih dapat hitam. Tuan-tuan agak dia tahu tak kata doa dia makbul? Doa makbul tak tu? Faham ke tak faham tu? Tak makbul lah. Kita kata tak makbul lah. Ya Allah minta yang lain dapat yang lain, ya Allah tak makbul. Tak makbul lah tu. Dengan maksud Allah gantikan dengan yang lebih baik. Kalau dapat yang putih tu tak duduk masjid tuan-tuan, tiap malam jalan pasar malam. Asal maghrib je pasar malam, asal maghrib je pasar malam, asal pasar malam je maghrib. Tapi ke hitam tu lah, duduklah kuliah tiap-tiap malam mengaji. Ya Allah, masuk syurga sama-sama. Masuk syurga putih bini kita yang hitam tu. Lagi cantik pada bidadari. Memanglah penghulu bidadari isteri kita tu. Kalau bidadari tu cantik, isteri kita lagi cantik. Sabak pi lah sat kat muka dunia ni. Bola bedak tebal-tebal sikit, nampak putih-putih sikit. Allah akan gantikan dengan lebih baik. Lalu para sahabat pun mengatakan, kalau begitu kami akan perbanyakkan doa ya Rasulullah. Maka Nabi SAW pun berkata, Allah nanti akan memperbanyakkan, mengabulkan doa-doa kamu. Oh, bila sahabat kata macam tu kami nak banyak doa Rasulullah, Rasulullah kata apa? Allah lagi perbanyak nak kabulkan doa kamu. Minta. Nombor 4, doa adalah sebab kita menjadi kuat dan sebab kita mendapat pertolongan daripada Allah. Saya cuma asal lemah, minta doa ke Allah, bagi Allah bagi kita jadi kuat. Letih lah nak main masjid tak larat lah.
Nak pi buat ibadat tak larat lah, nak baca Quran tak larat lah, semua tak larat. Minta ke Allah bagi jadi kuat. Saya cakap minta. Sallallahu alaihi wasallam. Minta dia kaya, minta dia kaya. Boleh tak nak minta dia kaya? Apa betul niat elok? Betul niat elok. Allah bagi aku jadi kaya ya Allah. Tuan-tuan nak kaya, ada amalan dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan buat ni zikir Imam Ghazali. Sallallahu alaihi wasallam lepas daripada sembahyang Jumaat, pegang bijak tasbih Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak bi halalika an haramika. Ingat ni doa ni saya ambil pada guru saya ni. Allahumma aghnini bi fadlika amman siwak bi halalika an haramika. Baca 70 kali. Hari ni lepas dah Jumaat tadi, Jumaat minggu depan. Jangan lupa. Dalam bab kaya tak lupa. Duduk elok lepas mayang apa semua. Orang bangkit mayang sunat, kita duduk dulu Ustaz, pegang tasbih Ustaz. Allahumma aghni bi fadlika amman siwa bi halalika ahramika. Allahumma 70 kali. Yakin Allah akan bagi kaya. Biiznillah. Sallallahu alaihi wasallam. Zikir Imam Ghazali, tuan-tuan cari ya. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan, guru saya pesan apa? Niat bagi betul. Ada orang tu main-main jumpa tu guru saya, dia kata Ustaz, niaga apa pun tak dia Ustaz, niaga Ustaz lingkup, niaga Ustaz rosak, niaga Ustaz. Betul nak buat macam mana? Sallallahu alaihi Muhammad. Kata, ambil amalan ni. Tapi satu niat betul. Janji elok. Apa dia? Nanti kalau Allah bagi kaya, ingat nak tolong agama Allah. Tuan-tuan pun sama, saya pesan sama macam guru saya pesan kat saya. Bila Allah bagi kaya, ingat nak tolong agama Allah, nak sedekah banyak, nak infak banyak, nak tolong orang susah. Minta doa, minta. Sallallahu alaihi Muhammad. Yang berikutnya, yang kelima, doa adalah bukti kebenaran iman dan pengenalan seseorang kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bila seorang tu berdoa, menunjukkan dia yakin bahawa Allah tu ada dan Allah itu maha ghani, maha kaya, maha mencukupkan. Sebab tu dia minta ke Allah. Macam kita minta ke orang, tolonglah aku, tolong aku. Pasal apa minta ke orang tu? Pasal kita rasa orang tu boleh tolong kita. Kalau orang berasa Allah boleh tolong dia, dia tak akan minta pada orang, dia akan minta pada Allah. Dan dia tahu Allah akan gerakkan hati orang untuk tolong dia. Sallallahu alaihi wasallam. Yang berikutnya, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, doa adalah bukti benarnya tawakal seseorang itu kepada Allah. Kerana seorang yang berdoa, ketika berdoa bererti dia minta tolong pada Allah. Ia pun bererti menyerahkan urusannya kepada Allah semata-mata, tidak selain daripadanya. Tawakal, dia main daripada doa lah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tanda orang tu meletakkan sepenuh pengharapan dia kepada Allah dengan maksud tawakal itu ialah apabila dia sanggup untuk menadah tangan minta pada Allah SWT. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu mula-mula dulu saya nak buat madrasah. Ni cerita tahun 2011 dulu ni. Lama dulu. Ni tahun 2021. Dia maksud dah berapa tahun dah? 2022. Dah 11 tahun dah. Cerita 11 tahun lepas. Saya nak buat madrasah. Saya dah ada madrasah dah. Madrasah saya kecil je waktu tu. Tumpang masjid. Ada masjid besar lagu ni. Dia tinggal satu masjid sebelah tu. Masjid lama dia. Kami buat madrasah kami kat masjid lama tu. Kecil-kecil lah. Lepas tu ada orang duk main mengaji. Ramai orang main mengaji apa semua. Mainlah duk teringat nak buat madrasah bagi besar sikit. Sebab orang duk mengaji ramai. Tempat tu rasa dah sesak dah. Cari jumpalah sebidang tanah dekat tak jauh daripada madrasah tempat kami tu apa semua. Cuma tanah tu besar sikit tapi takdir Allah murah. 8 ekar 380,000 je. 8 ekar luas betul lah. Lepas tu tapi saya duk fikir saya nak buat kecil-kecil je lah. Saya nak buat kecil je nak buat. Allah duit pun tak ada waktu tu, mana ada duit. Nak buat kecil-kecil. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Lepas tu duk main ceramah kat KL. Bila satu ceramah dekat satu tempat tu, saya pun duk ceritalah saya ni berajat nak buat satu madrasah dekat sana apa semua, madrasah baru, madrasah lama tu saya duk tumpang orang. Cerita-cerita, tiba-tiba seorang pak cik mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz nak buat madrasah? Ya. Ustaz buat paperwork mai dekat saya. Saya ada seorang ni, dia ni funder, dia suka bagi.
Setakat 1 juta, 2 juta tak ada apa kat dia ni. Mai tolong buat paperwork. Saya kata saya nak buat kecil-kecil. Ustaz jangan buat kecil-kecil, buat besar-besar siap-siap. Supaya nanti tak payah duk tambah-tambah dah. Buat bangunan masjid tu bagi je boleh masuk 1000 orang. Oh saya pun tulislah ni. Buat pondok warga mas tu biar banyak sikit. Saya pun catatlah apa semua ni. Apa semua. Kemudian semua ustaz buat paperwork siap-siap. Belanja lebih kurang total up 12 juta. Lebih kurang macam itulah. Bukan 12 juta. 1 juta 1.5 million. Waktu tu sikit yang murah ya. Lebih kurang 1.5 to 1.7 million. Lebih kurang itulah. Untuk bangunan tu saja. Tak masuk yang lain-lain lagi apa semua. Saya tahu okey alhamdulillah saya pun buat paperwork apa semua. Kemudian dalam tempoh tu apa semua panggil kontraktor lah apa semua. Dalam deal dengan dia ni okey dah siap apa semua. Sampailah ke tahap dah lulus dah start piling dah. Dah start piling dah. Duit tak ada lagi. Duk harap bergantung kat kawan ni. Satu hari pipi jumpa dia tak ada dah. Hilang. Royub tak tahu pergi mana. Tuan boleh bayang tak waktu tu macam mana ni? Rasa macam nak terbaring tu. Kerja dah berjalan, barang dah beli, duit tak ada. Orang yang janji nak bagi dia pun hilang. Tuan boleh bayang tak macam mana nak buat ni? Ni orang duk buat kerja, barang duk ada, crane duk ada, piling duk ada, tanah dah beli, duit tak ada ni. Pasal orang yang janji tu dia hilang. Tahu tak waktu tu Allah nak ajak apa kat kita? Allah nak ajak kita sampai hari ni jangan bergantung dengan orang. Minta pada Allah, Allah akan hantar orang untuk tolong. Start pada tu doa rajalah, semayang rajalah, angkat tangan rajalah apa semua. Sungguh Allah hantar seorang aja, bagi dia seorang aja bagi 1 juta. Selesai. Dia seorang aja bagi 1 juta. Nak cerita Allah nak ajak kita apa? Sampai lah ni saya tak ambil madrasah, saya tak ambil yuran. Belajar masuk mengaji tak ambil yuran. Allah bagi je cukup ni anak-anak saya ni nak pergi mengaji, sambung mengaji pi Saimat Yaman bulan 3 ni kami sponsor semua. Carilah tiap-tiap cari pi mengaji. Asal mau mengaji je. Sebab Allah ajak kat kita, jangan duk bergantung dengan orang. Salih Saimat. Tuan-tuan yakin tu angkat tangan sungguh-sungguh minta kat Allah, Allah akan bagi. Tuan-tuan yakin tu Allah tak akan kecewakan kita ni. Kisah dia tentang Said Muhammad. Yang ketujuh, tuan-tuan ni saja duk cerita kat orang, tuan-tuan jangan duk cerita kat orang, malu. Saja sembang kat tuan-tuan. Saja sembang, saya jarang duk sembang dengan orang. Yang ketujuh tuan-tuan, doa ini adalah sebagai penenang kemurkaan Allah. Perendam kemurkaan Allah. Nabi SAW bersabda, "Man lam yas'alillah yaghdab alaih." Barang siapa yang tidak minta pada Allah, maka Allah akan murka dekat dia. Siapa yang tak minta pada Allah, Allah murka dekat dia. Maka minta. Tak mau Allah duk marah kat kita. Hatta tali kasut terputus pun minta pada Allah. Jalan-jalan keluar-keluar botuk, tali kasut terputus, ya Allah, tali kasut aku terputus, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebut macam tu. Tali kasut terputus pun minta pada Allah. Hatta benda-benda yang lain, sekecil-kecil benda pun minta pada Allah. Minta Allah tak akan pernah jemu untuk dengar permintaan kita. Mudah-mudahan kita ni jadi orang yang banyak berdoa, insya-Allah. Jadi berhenti takat tu lah, berhenti takat doa je lah. Kan? Saudara Syamat banyak nak cerita, sayang nak potong-potong. Baca sikit-sikit kita syok. Jadi ikhtiar dan tawakal, kita sambung next session. Kan, insya-Allah. Mudah-mudahan jadi manfaat untuk kita. Salih ala Sayyid Muhammad. Tuan-tuan yang dirahmati sekalian, Salih Muhammad, terima kasih saya ucapkan atas jemputan daripada pihak masjid. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Kita jumpa lagi lain masa dan ketika. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa ja'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin.